Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Janatun Naim binti Afiq Pandi dari kelas 4 di dalam mata pelajaran PIMK 2082R iaitu Pentaksiran dalam Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Saya ingin membentang isu pentaksiran iaitu kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT dalam pentaksiran pendidikan Islam. Baiklah, saya ingin menerangkan sedikit kandungan di dalam pembentangan saya iaitu pengenalan KEBAT dalam pendidikan Islam, pentaksiran, konsep KEBAT, ciri-ciri item KEBAT, isu-isu penyelesaian dan terakhir rumusan. Pengenalan. Kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT adalah kemahiran yang memerlukan organisasi pemikiran berdasarkan keupayaan untuk menghuraikan, menterjemah, mencipta, merefleksikan dan menghubungkaitkan dengan isu semasa. Proses menggunakan media untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu menerokai pelbagai kemungkinan, idea atau ciptaan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami. Konsep KEBAT telah memasukkan ciri-ciri berfikir secara kreatif, kritis, logik dan metakognitif. Proses pelaksanaan KEBAT di Malaysia adalah bersumberkan taksonomi Bloom dan diubahsuai oleh Lauren Anderson menerusi 4 hierarki teratas iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Baiklah, untuk KEBAT dalam pendidikan Islam, pelaksanaan pengajaran guru pendidikan Islam sekolah melalui pengubahsuaian melibatkan komponen keupayaan kurikulum, pembentukan budaya sekolah, penambahbaikan pengetahuan guru dan tahap kemampuan pelajar mengaplikasi setiap isi kandungan pembelajaran yang diperoleh agar matlamat pengenalan pengajaran dan pembelajaran berorientasikan KEBAT dapat dilaksanakan dengan berkesan. Seterusnya dapat membentuk penghayatan akidah yang mantap dalam kalangan pelajar. Baiklah, kita lihat pada pentaksiran. Bagi konsep pentaksiran adalah proses mendapatkan maklumat dengan menggunakan pelbagai kaedah dan pendekatan sama ada formatif, sumatif, formal atau informal, dalaman atau luaran, bagi mendapatkan evidence atau bukti yang boleh dipertimbangkan dan seterusnya membuat penghakiman tentang sesuatu produk pendidikan. Pentaksiran ini merujuk kepada dalil yang dipilih iaitu surah Al-Hasyr ayat 18. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bagi hadis pula, orang yang pandai ialah orang yang menghisap atau menilai dirinya sendiri serta beramal untuk sebuah kehidupan selepas kematian, dan orang yang lemah ialah orang yang mengikut hawa nafsu dan berangan-angan terhadap Allah. Sabda daripada Imam Tirmizi. Bagi konsep KEBAT, konsep pelaksanaan KEBAT di dalam bilik darjah menurut KPM memerlukan perubahan dalam 3 iaitu kurikulum, pedagogi dan pentaksiran. Yang pertama, kurikulum yang dibentuk berdasarkan KEBAT memerlukan ianya ditulis secara eksplisit. Eksplisit maksudnya ialah ditulis secara jelas dan tepat tanpa berkias-kias. Ditulis di dalam dokumen kurikulum. Yang kedua, pentaksiran yang dipelbagaikan menerusi soalan berbentuk aras tinggi KEBAT dalam peperiksaan pusat dan penilaian dilakukan secara berterusan menerusi penilaian berasaskan sekolah iaitu PBS yang melibatkan 3 aspek utama iaitu penilaian psikomotor, peperiksaan dan pendidikan jasmani dan kesihatan PAJSK. Yang terakhir, pedagogi dilaksanakan dengan pelbagai strategi PDPC yang menerapkan KEBAT seperti alat berfikir, soalan aras tinggi dan inquiry. Inquiry maksudnya ialah sikap ingin tahu.
Baiklah, kemahiran berfikir aras tinggi hanya berfokus kepada beberapa tahap sahaja, iaitu di dalam taksonomi Bloom ada 6 hierarki, iaitu 6 tahap. Yang pertama mengingati, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Jadi kebatnya akan berfokus kepada 4 tahap sahaja, iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Bagi mengaplikasi, kebolehan menggunakan pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru seperti menjalankan eksperimen ataupun membuat binaan. Okey, yang tahap seterusnya menganalisis, mencerahkinkan atau menstrukturkan maklumat ke dalam bahagian yang lebih kecil, menentukan bagaimana bahagian struktur keseluruhan atau matlamat berkaitan antara satu sama lain. Dan bagi tahap menilai, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standard melalui memeriksa dan mengkritik. Yang terakhir, tahap yang paling tinggi dalam taksonomi Bloom ialah mencipta, menyatukan elemen untuk membentuk sesuatu, menyusun, menjana, merancang atau menghasilkan semula elemen ke dalam corak ataupun struktur baru. Item kebab mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama iaitu stimulus. Menggunakan stimulus secara ekstensif. Ekstensif tu bermaksud penggunaan secara menyeluruh dan luas. Contohnya graf, gambar rajah, petikan untuk menjana penakkulan kritis dan kemahiran inference. Seterusnya, item tidak berulang. Item pelbagai ataupun berbeza setiap tahun melangkaui bahan buku teks untuk mewujudkan suasana yang baru. Seterusnya, berdasarkan situasi sebenar, mencabar murid untuk menyelesaikan masalah kehidupan sebenar dengan menggunakan pembelajaran daripada pelbagai disiplin. Seterusnya, konteks bukan lazim, iaitu konteks yang merujuk kepada situasi baru yang tidak lazim kepada murid, yang tidak biasa kepada murid, bertujuan untuk merangsang murid berfikir, bukannya menyatakan semula apa yang dipelajari semasa PDP. Seterusnya, pelbagai tahap pemikiran, mentafsir pelbagai aras pemikiran dalam domain kognitif untuk memberikan impak yang lebih besar. Baiklah, untuk melaksanakan kebat, ia perlu menggunakan beberapa kemahiran, iaitu yang pertama, kemahiran membuat kategori. Kemahiran ini memerlukan keupayaan pelajar untuk membina kefahaman tentang perbezaan yang wujud dalam sesuatu kandungan. Sebagai contoh, murid dapat menggunakan kemahiran tersebut di dalam mata bidang hafazan, iaitu menyatakan perbezaan antara alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah daripada surah At-Takasur. Seterusnya, kemahiran menyusun mengikut urutan. Kemahiran yang dijana menerusi pemikiran yang kritikal dan tersusun yang melibatkan sama ada daripada abstrak kepada kejelasan, mudah kepada susah, khusus kepada umum dan keutamaan kepada kebiasaan. Sebagai contoh, murid dapat menyusun cara-cara beristinja dengan betul dalam bidang ibadah. Seterusnya, kemahiran membuat ramalan. Keupayaan untuk menjangka ini memerlukan menganalisis dan menilai keseluruhan item agar segala dapatan menuju kepada perkembangan seterusnya. Seterusnya, kemahiran menjana idea, keupayaan pelajar untuk mengembangkan fakta yang didapati berdasarkan pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Seterusnya, kemahiran mencipta definisi, keupayaan pelajar untuk mendefinisikan sesuatu perkara menandakan kefahaman yang ada pada pelajar. Sebagai contoh, dalam bidang ibadah, murid akan menjelaskan tentang maksud air mutlak, ataupun sebagai contoh di dalam bidang sirah, murid menjelaskan tentang apa maksud hijrah menggunakan ayat kefahaman mereka sendiri. Seterusnya, kemahiran mencipta analogi. Seterusnya, kemahiran mencipta analogi. Proses kemahiran untuk mencipta analogi memerlukan kefahaman yang sepenuhnya dalam kandungan ilmu, kerana menghubungkaitkan kandungan ilmu dengan situasi semasa memerlukan keupayaan
menganalisa dan mengaplikasi yang tinggi dalam kalangan pelajar. Sebagai contoh, dalam bidang ibadah, soalan yang diberikan, item yang diberikan iaitu Ahmad pernyataan yang diberikan iaitu Ahmad mengalami kemalangan dan kakinya perlu disimen. Apakah solusi yang Ahmad perlu lakukan sekiranya Ahmad ingin melakukan ibadah seperti solat? Kandungan isu yang saya ingin bentangkan mempunyai 3 isu kebat dalam pentaksiran, iaitu yang pertama, kesediaan guru dan murid dalam pelaksanaan kemahiran kebat. Yang kedua, kesukaran membina item aras tinggi. Yang ketiga, masih terikat dalam pentaksiran tradisional. Bagi isu yang pertama, kesediaan guru dan murid dalam pelaksanaan kemahiran kebat. Yang pertama, guru kurang kemahiran dan pengetahuan. Ketidaksediaan ini disebabkan oleh pengetahuan dan kemahiran guru yang terhad dalam strategi perintegrasian kebat dalam pembelajaran dan pengajaran. Ini menyebabkan kesannya item pentaksiran kebat tidak dapat ditadbir dengan sempurna oleh guru. Sebagai contoh, guru menyediakan atau membina item pentaksiran yang hanya menilai pada tahap pemahaman muridnya sahaja. Kesannya hasil objektif tidak dapat dicapai oleh murid. Ini disebabkan kerana guru mempunyai perancangan pentaksiran yang lemah. Seterusnya, kurang pelibatan murid. Isu ini disebabkan oleh pelibatan murid yang kurang aktif di dalam kelas. Hal ini kerana murid telah terbiasa dengan pembelajaran sehala dan komunikasi yang jarang berlaku antara guru dan murid. Kesannya, murid menjadi pasif dan kurang respon terhadap pengajaran guru. Murid akan malu menyuarakan pendapat dan pandangan mereka. Hal ini akan membataskan mereka untuk berfikir secara mendalam dan guru tidak dapat menilai prestasi mereka secara menyeluruh. Penyelesaian isu bagi isu pertama iaitu kursus berkaitan dengan pentaksiran kebat. Pihak sekolah perlu berusaha untuk menyediakan kursus ataupun latihan yang berkaitan dengan pentaksiran kebat secara berkala agar guru dapat menambah lagi pengetahuan tentang pentaksiran kebat. Melalui kursus yang diadakan, guru akan mendapat pendedahan yang baru dan guru akan mendapat kemahiran dan pengetahuan yang baru untuk mengaplikasikan ke dalam item pentaksiran. Seterusnya, kepelbagaian strategi dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu merancang strategi pengajaran dengan mengubah jenis tugasan serta menekankan beberapa aktiviti yang melibatkan hands-on dan pembelajaran berasaskan projek. Dengan adanya strategi yang baru, guru dapat menghasilkan pengajaran yang berkesan. Sebagai contoh, guru boleh mengadakan aktiviti yang melibatkan pembelajaran secara kooperatif ataupun berkumpulan supaya murid dapat bekerjasama ataupun berkomunikasi antara rakan sekumpulan. Isu yang kedua iaitu isu kesukaran membina item aras tinggi. Pembinaan item tidak merangkumi semua aras tinggi. Dalam hal ini terdapat isu kesukaran menentukan instrumen pentaksiran dan membina item yang mempunyai elemen kebat yang mengambil kira kesediaan dan aras kebolehan pelajar. Ini menyebabkan item pentaksiran tidak dapat menilai prestasi murid secara menyeluruh. Sebagai contoh, guru membina item soalan yang hanya menguji tahap pengetahuan murid sahaja dan tidak menguji tahap aplikasi murid. Kesannya guru tak dapat menilai sejauh mana kefahaman murid mengenai sesuatu mata pelajaran.
Penyelesaian bagi isu kedua ialah perbincangan sesama guru ataupun mesyuarat. Guru-guru perlu mengadakan perbincangan sesama mereka mengenai pelaksanaan elemen kebat dalam pentaksiran agar dapat pengetahuan dan kemahiran tentang kebat. Melalui perbincangan ini, pembinaan item pentaksiran dapat dilaksanakan secara standard dan agar hasil pentaksiran di akhir pembelajaran nanti, guru dapat mencapai objektif yang ditentukan dengan menggunakan item dan instrumen yang betul. Isu yang terakhir iaitu masih terikat dalam pentaksiran tradisional. Terdapat guru yang masih menggunakan kaedah pentaksiran tradisional, iaitu penggunaan kaedah yang hanya berfokus kepada proses pengumpulan maklumat dan hafalan semata-mata, iaitu guru hanya menilai pada tahap aras rendah sahaja, iaitu memahami dan mengingati. Sedangkan usaha meningkatkan daya berfikir, analisis, sintesis kreatif dan pemikiran aras tinggi kurang diberikan perhatian, malah guru mungkin mengabaikan. Sebagai contoh, item pentaksiran yang guru sediakan tidak mendorong murid untuk berfikir secara mendalam, tapi dia mendorong murid untuk memberikan maklumat itu semata-mata. Jadi murid akan menggunakan maklumat yang sama dengan hafalan semata-mata. Penyelesaian bagi isu yang ketiga iaitu menyediakan guru yang mahir dan kompeten dalam menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi. Dalam penyelesaian ini, pentaksiran kebat seharusnya mencabar murid untuk menyelesaikan sesuatu masalah kehidupan sebenar dengan menggunakan situasi yang sebenar dengan menggunakan pembelajaran daripada pelbagai disiplin ilmu. Jadi guru berperanan penting untuk membina item yang melibatkan tahap aplikasi murid. Seterusnya, mengubah teknik pengajaran. Guru perlu mengubah teknik pengajaran secara chalk and talk. Chalk and talk bermaksud kepada pengajaran yang lebih kaedah pengajaran secara tradisional ataupun yang berpusatkan guru sahaja. Guru perlu mengubah kaedah yang lama kepada kaedah yang lebih menjurus pelajar untuk berfikir. Pengajaran guru secara chalk and talk itu perlu dikurangkan bagi meningkatkan profesional pengajaran guru. Akhir sekali, sebagai rumusan, sistem pendidikan masa kini khususnya dalam kebat merupakan kemahiran yang perlu diterapkan dengan lebih efektif dalam pengajaran dan pembelajaran. Ianya memerlukan kaedah yang khusus di mana guru perlu mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam kebat. Guru perlu juga memastikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan beraras tinggi dan juga perlu merancang penerapan kebat dengan betul. Sekian, terima kasih.